فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Cuba tengok di awal-awal depan lagi. Kitab yang kita nak bicara ni ialah kitab yang bernama Kitabun Nuril Alwari. Peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peperangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah. Yang nak bicara besar-besarnya dua tu je. Peperangan Nabi pada hari bukan sekadar tu, ya ada lagi belum pada nak rayak peperangan Nabi tu, ya rayak kisah ataupun sirah Nabawi yang berlaku, benda yang berlaku ketika dalam hijrah 1 berlaku gapo, hijrah 2 berlaku gapo. Kecek mudah-mudahan kitab ni kecek sirah lah, sirah Nabawiyah, cara sejarah Nabi, dan juga kecek sikit tentang perang Sayyidina Ali. Kerana kita tentu dengan Sayyidina Ali, kerana pada masa Sayyidina Ali tu banyak peperangan, dia kucar dah. Dia orang panggil Islam ketika tu mula nak kacau dah banyak dah. Pecah belah tu timur banyak. Sebenarnya pecah belah timur pada masa Sayyidina Uthman ni lagi dah. Lepas tu timur banyak pada masa Sayyidina Ali. Tu jadi akan bicara. InsyaAllah kita boleh tengok dengar banyak perkara lah dalam kitab ni. Kita duk ponok kadang tak ada tepuh mana buku sejarah, sirah gini. Maka patut ambil satu kitab untuk nak kenal benda tu. Nah, Kitab Nuril Alwar, Kitabu Nuril Alwari. Nama dia kitab yang ialah idafah orang panggil musamma kepada ismi dia. Kitab tu tuai nama gapo kitab tu? Nuril Alwari, cahaya dari segala cahaya-cahaya. Tu dia. Cahaya dari segala cahaya-cahaya. Itu bagi kitab ni. Itu nama dia. Peperangan pada bicara peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peperangan Sayyidina Ali ketika jadi khalifah. Siapa dia yang menyusun? Al-alimun allamah. Jadi ta'lifu an alimin allamati, karangan. Sebenarnya bukan karangan sangat, ia merupa terjemahan. Ia jepuk ambil terjemah mari daripada kitab sirah-sirah musannaf kita ni. Ia terjemah mari. Maka siapakah nama dia? An alimin allamah, yang alim lagi sangat alim. Siapa dia? Syekh Utsman bin Syihabuddin Al-Funtiani. Tu dia. Nama dia Syekh Utsman, nama dia bin Syihabuddin, ayah dia nama Syihabuddin Al-Funtiani, yang dibangsa kepada Funtianak. Tu kampung lah satu, orang panggil Funtianak tu, jawab likungnya tu Pontianak. Tu baca lagu tu Pontianak, satu wilayah daripada negara Indonesia sekarang. Pontianak orang panggil, kena kepada ibu kota bagi Kalimantan Barat. Kalimantan ni satu wilayah. Kalimantan ni kalau tani kita tanya negeri lah, satu negeri daripada negara dalam negeri Indonesia tu. Negeri Kalimantan Barat. Duduk di atas Pulau Borneo tu. Kalau kita tengok peta tu kak, pulau hak negara Brunei Darussalam. Lepas tu pulau hak Sarawak gapo tu, pulau besar tu panggil Pulau Borneo. Kalau kita tengok ya ada pulau besar-besarnya dalam Indonesia, Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Lepas tu pulau ni Borneo ni. Lepas tu Kalimantan tu satu wilayah dari tu, dari Pulau Borneo, Kok Borneo tu, Kalimantan Barat orang panggil. Maka di Kalimantan tu, ibu kota bagi negeri tu namanya Pontianak, ibu kota dia. Kalau kita kata letan ni, kedatanning lah. Maknanya
Bana lah, kita kata bana tu kena kepada Pontianak dah. Kena kepada ibu kota bagi negeri Kalimantan Barat tu dah. Pontianak. Orang Indo lah maknanya, ulama Indo. Dia ni pun semasa nu Syekh Ahmad kita lah juga. Lebih kurang nu lah juga lah korang cadau tu lah. Puak-puak ni. Lebih kurang tu. Tapi ya ulama Indonesia, Pontianak. Tu sebab tu ya tulis Al-Funtiani. Funtiani maknanya bangsa kepada Pontianak tu. Tu habis itu. Tu kitab tu karangan kena tuai dia ada tuai dulu. Tuai. Tapi orang dulu dah Indo Malay mana bahasa dia lebih kurang belaka dah karangan kitab bahasa supaya bahasa yang dulu ni ya boleh hubung gi mari. Learning je sekat pada jajah, dijajah negara tu kak. Tu jadi bahasa Indonesia pun jadi campur banyak dengan Inggeris dengan apa jadi kita pendengar tak nak reti. Malaysia pun kita dengar pun jadi kurang, kadang-kadang jadi tak faham mana. Jadi adalah. Lepas tu orang Malaysia dengar siap dengan orang Ketan ni pun tak nak faham ke campur siap pula dah. Jadi gitu lepas pada jajahan ni. Tapi masa dulu jadi super, lebih kurang bahasa ya boleh dengar gi mari, boleh faham. Cuba tengok perhati terjemahan. Kita boleh baca, demo boleh baca kitab Musalli. Ulama dia baca kitab Musalli Hasyadah. Baca kitab Faridah Syekh Ahmad. Gitu. Habis itu, maka kata hak menerbit Haji Wan Muhammad Sarid bin Haji Wan Abdullah. Wan Muhammad Sarid bin Haji Wan Abdullah. Wan Abdullah ni kena kepada orang panggil anak bagi Syekh Ahmad dah. Anak Syekh Ahmad Fatani. Wan Muhammad Sarid ni cucu Wan Muhammad Sarid. Wan Muhammad Sarid bin Haji Wan Abdullah, ahli waris pentasheh awan terbitan pertama, iaitu siapa dia pentasheh awal-awal penterbitan pertama, iaitu Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Jadi Syekh Ahmad ni dia tasheh kitab ni. Jadi karang dihimpun oleh Syekh. Ya Syekh Ahmad ni ya datuk ni ya rata. Jadi ilmu ya melepati. Tasheh pun dia juga. Tasheh kitab jawi-jawi dia juga. Masa dia timur banyak. Maka Syekh Ahmad tasheh kitab ni. Lepas tu nak kata ni ahli waris dia lah. Haji Wan Muhammad Sarid bin Haji Wan Abdullah, yang jadi ahli waris bagi pentasheh awal. Pentasheh yang pertama. Pentasheh awal terbitan pertama. Pentasheh awal bagi terbitan pertama. Terbitan ni keluaran yang pertama. Siapa dia pentasheh awal? Iaitu Syekh Wan Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Wan Muhammad Sarid pun mati dah. Lah ni ada anak dia ni, cicit dia, nama Wan Autad tu. Kita ada temu letak Autad ni, jumpa di Mesir tu. Wan Autad je, cicit ada lagi. Wan Autad ni kena kepada anak Syekh Wan Muhammad Sarid ni. Cicit lah ni cucu Wan Muhammad ni, cucu Syekh Ahmad. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani tidak dibenar menterbitkan melainkan dapat izin daripada ahli waris pentasheh atau penulis terbitan kedua dekat tu, atau penulis. Tak dibenar kita terbit, maknanya kita dah ambil gicak jual pula tu, kita buat menego. Seolah kata kita nak ambil gicak tak kok kedah tu. Tu. Maka dia tak benar. Malaikat dapat izin daripada ahli waris dia, pentasheh, iaitu ahli waris bagi Syekh Ahmad tu, atau penulis sendiri. Ahli waris bagi penulis sendiri kena ke Syekh Usman tu sendiri. Wa emma nak hubung dengan ahli waris Syekh Usman, wa emma nak hubung dengan ahli waris bagi Syekh Ahmad. Hubung gi dia kata. Nampak tu dah nak hubung. Kita ni maknanya kita nak buat kemudahan untuk mengaji ya. Bukan kata nak jadi tokok kedai nego. Sebenarnya kitab ni saya beli pada masa buat jam buat puluk di jam iyah hari tu.
Kitab ni tak ada lah Kedah. Tak ada kepala mana tak ada, tak ada jual. Kenapa? Kerana ia terbitan kedua bagi Khazanah Al-Fataniyah. Khazanah Fataniyah ni kena ke satu pusat tempat kitab-kitab lah, pusat tempat himpun kitab lama di Kuala Lumpur tu. Khazanah Fataniyah ni kitab lama-lama banyak, kitab orang Tok Cedau kita, kitab orang tua-tua. Ambil di Khazanah Fataniyah banyak. Siapa dia yang jadi usaha himpun ni? Syekh Wan Muhammad Sari tu, dia anak cucu Syekh Ahmad. Lepas tu dia boleh himpun nuskah kitab lama-lama, dia temu kitab lama-lama, himpun jadi tak Khazanah Fataniyah. Khazanah Al-Fataniyah. Maka Khazanah Fataniyah ambil kitab ni mari tak jual di Jam'iyah masa tu. Dia tak sang. Toko tu kitab lama-lama je saya dah beli banyak buah. Kitab yang cari-cari tu. Salah satu daripada kitab je kitab Nurul Alwad ni. Lepas tu salah satu laginya terjemah Ayuhan Walad Haq lama. Lama tani kita lama dulu. Lepas tu kitab Syedau risalah tu kita beli. Tu lepas tu dia juga ambil mari duk mengajar. Alhamdulillah kita boleh buat photostat tarik kesan untuk mengajar juga. Itulah tu lebih kurang nama dia Nurul Alwad. Tu. Pasal nak pergi sekali di Khazanah Fataniyah ni. Lagi tengok banyak di Kuala Lumpur ni ada waktu bahasa. Jadi banyak kitab ni kitab orang tua dulu. Kitab hok tak ada jual kat Kedah. Banyak. Ini insya-Allah lebih kita pergi dah buka dah. Dah buka caidan dah. Kita pergi jalan ke Khazanah Fataniyah boleh sekali. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Tak ada ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim, yakni aku mulai. Apa kata jemaah? Yakni aku mulai. Aku mulai. Ini isyarat kepada muta'alliq dah, isyarat kepada tempat takluk ba tu mahzuh dah tu. Aku mulai, yakni akan risalah ini. Aku ni kena ke Syekh Usman ni lah. Aku mulai akan risalah ini, Nurul Alwad ni. Mulai itu dengan nama Allah. Tak apalah tu. Tu. Aku mulai dengan nama Allah. Memulai menterjemah ini risalah. Tengok musannaf kecek. Aku mulai abtadi'u. Aku mulai dengan nama Allah. Dengan nama bagi zat yang bernama Allah. Tu. Aku memulai takkid lagi. Maknanya tafsir takkid akan lafaz memulai itu. Aku memulai dengan nama Allah. Memulai menterjemah ini. Menterjemah ni mengsalin akan ini risalah. Mengsalin bahasa akan ini risalah. Terjemah ni salin bahasa. Salin bahasa akan ini risalah. Berartinya asalnya risalah ni ya daripada kitab Arak-Arak tu ya ambil mari tu. Lepas tu terjemah mari, nakal mari daripada kitab-kitab Arak. Tu risalah ni. Tu kira tu. Kita sebenarnya kitab sirah banyak. Kalau kita nak pilih kitab hak baru-baru, tapi gana duk kacau pilih kitab hak lama-lama, keberkatan je tak serupa. Kita mengaji kitab ulama dulu ni berkat tak serupa. Berkat hak boleh kita tu. Satunya keikhlasan dia. Orang dulu tak serupa dengan orang baru. Ilmu hak boleh sekut dua pun, teka dua pun, nak berkat. Nak habis tu ngaji kita orang lama-lama tu dia berkat. Tu. Habis. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, aku mula dengan nama Allah, memulai menterjemah ini risalah. Habis itu.
menuntut pertolongan. Han keadaan aku ni, Han pada kata aku. Aku memulai dengan nama Allah. Mula terjemah ini risalah. Han keadaan aku menuntut, yakni meminta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Tu. Ana minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Minta pertolongan pada menjayakan terjemahan ni lah. Menjayakan terjemahan. Jaya tak berjaya, minta tolong dengan dia. Minta tolong dengan dia. Ni isyarat juga kepada ba yang ada pada Bismillah tu, ba lil isti'anah nama dia. Minta tolong dengan Tuhan. Ba isti'anah, ba dengan mana isti'anah. Menuntut pertolongan Tuhan daripada Tuhan. Minta tolong Tuhan. Minta tolong Tuhan. Aku minta. Musta'inan billah. Salah kata kita. Minta tolong dengan Allah Ta'ala. Tuhan mana? Sifat pada Tuhan yang Rahman. Tuhan yang Rahman. Tuhan yang sangat membuat baik. Tuhan yang sangat memberi nikmat. Awak gitu. Tuhan yang sangat memberi nikmat kepada segala hamba-Nya. Tu Rahman tu makna lagu tu. Yang sangat memberi nikmat kepada segala hamba-Nya. Lagi Rahim, lagi yang sangat membuat baik kepada orang yang beriman. Tu makna Rahim. Tu lagi yang sangat membuat baik kepada orang yang beriman. Tu makna dia. Habis itu. Jadi tu musnad kita yang mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tu patu sambil tu dia berdoa kepada Allah lah. Tu dia minta selawat pula ke Nabi. Wa sallallahu, dan mudah-mudahan ni dia berdoa. Ni isyarat kepada kata sallallahu tu doa iyah pada makna. Dia berdoa kata tu. Salla tu dia nampak cerita orang panggil khabariyah lafzan, tapi di segi makna tu doa. Orang panggil khabariyatul lafzan, du'aiyatun maknan. Sebab tu dia terjemah dengan makna mudah-mudahan tu. Dan mudah-mudahan jadi minta. Tu. Dan mudah-mudahan jadi mintalah memberi rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan jadi minta memberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Wa sallallahu, minta memberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Tu. Yati, apa makna? Jadi minta membuat baik oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan memberi rahmat, minta memberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Memberi tu takluk pada memberi. Memberi atas penghulu kita. Mintalah Allah Ta'ala beri rahmat, beri atas penghulu kita. Tok penghulu bagi kita. Penghulu bagi kita. Kita ini umat ni. Tu kita ini umat. Kita ni sekalian umat ni lah. Ini sekalian umat. Bukan segala makhluk. Manusia dan jin tu masuk belakang. Makhluk ni. Tu. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat, beri atas penghulu kita Nabi, kita segala umat ini. Siapa ke penghulu kita? Badal pada penghulu tu Sayyidina Muhammadin. Jadi penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta Allah Ta'ala tu cucu rahmat, tu hewat baik, berkekalan dan menambahkan lagi kebaikan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan atas atap kepada atas penghulu. Dan mudah-mudahan memberi rahmat Allah Ta'ala lagi atas sekalian ahlinya. Ahli bagi penghulu kita tu. Ahli bagi penghulu kita. Ahli apa? Sekalian keluarga. Ahli ni keluarga. Atas sekalian ahlinya, ini sekalian keluarganya penghulu kita sallallahu alaihi wasallam. Ahli Nabi, iaitu kena kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib tu lah. Ni di atas
orang panggil kalau kita kira pada as-sakiyah tu sekalian ahlinya. Wak lagu ni tak apa, sekalian ahlinya, yakni sekalian orang yang beriman. Wak gitu. Yakni sekalian orang yang beriman. Tu habis itu. Tu maksudnya dengan ahli di sini, kerana dalam maqam doa ni ya sepatut munasabah tafsir lagu tu lah. Nak we minta rahmat juga atas sekalian orang yang beriman semua. Tu habis itu. Dan sekalian sahabatnya, nyo bagi sayyid penghulu kita tu. Dan sekalian itu, dan ni atau pada sekalian ahlinya tu, atau pada sekalian ahlinya. Tu. Dan minta mudah-mudahan beri rahmat Allah Ta'ala pula atas sekalian sahabatnya, sahabat bagi penghulu kita, sekalian sahabat, sekalian rakan-rakan teman handai dia, teman-temannya, rakan-rakan dia, kawan handainya, nyo penghulu kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tafsirkan sekalian ahli itu dengan makna sekalian orang yang beriman, atop sekalian sahabat tu orang panggil atop khas ke at'am nama dia. Kerana orang beriman ni umum, sahabat ni salah satu daripada golongan orang yang beriman tu. Jadi khas mari sikit. Gitulah. Faham tak tu? Dah. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, kita tak sebut banyak dalam, kita tak sebut di panjang-panjang lebar lah sininya. Tu kitab kita banyak perkara lagi tu. Habis. Maka kata dia atas sekalian ahlinya dan sekalian sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat bagi penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sahabat? Kita nyeming cerah. Tu sahabat. Tidak tepek dah di pining rupa nak dia. Tu mana sahabat, mereka yang berhimpun dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan beriman tu. Tu paling ringkas-ringkas. Siap mereka yang berhimpun dengan Nabi ketika Nabi hidup, selepas daripada Nabi bangkit jadi Rasul dah, dan beriman dengan Nabi dan mati ia dalam iman itu. Tu. Tu, hak tu. Patut bahasa Arab tu kita tanya mi ceronglah. Dan sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejahteranya, dan ni atap kepada memberi, atap kepada atap kepada memberi rahmat Allah dah. Atap kepada memberi rahmat Allah. Dan sejahteranya sejahtera Allah. Jadi dan mudah-mudahan memberi sejahtera oleh Allah atas mereka itu. Buat gitulah sini. Tu sejahteranya ni. Wasallama tu atap pada salla tu. Salah tu wasallama alaihi wa alaihim. Salah kata gitu. Ya kira mari lagu tu. Ni ibarat dia. Masa dia. Tu. Dan sejahtera ni, dan mudah-mudahan mensejahtera Allah atasnya dan atas mereka itu. Buat gitu. Dan mudah-mudahan mensejahtera oleh Allah atasnya dan atas mereka itu. Mudah-mudahan salla wa sallama kata. Tu habis itu. Tu dah. Tu sejahteranya yang mari ikut tu. Boleh. Habis itu, batu naik kitab lah ya, nak mulai dah. Ketahui olehmu, ketahui olehmu, i'lam, ketahui olehmu, hendak ketahui olehmu, hei sekalian penuntut ilmu, ya talibal ilmi, ya tullabal ilmi. Hendak ketahui olehmu, hei sekalian penuntut ilmu, termasuk kita ni ramai-ramai ni. Hendak tahu, ambil tahulah kata dia. Tahu gana? Ketahui olehmu akan bahawasa, ketahuilah akan bahawasanya, apanya? Tak rojoknya tu dah. Bahawasanya Nabi, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kita kena ambil tahu benda ni.
tahu bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam negeri Madinatul Munawwarah. Duduk, apa makna duduk? Ini bermukim. Bermukim Nabi dalam negeri Madinatul Munawwarah. Duduk di Madinah tu siapa mati? Siapa mati? Dia bermukim situ, beriqamah di situ sampai Nabi mati. Duduk, mana bermukim, mendiami dalam negeri Madinatul Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah, negeri Madinah Al-Munawwarah. Madinah tu kena nama dah tu. Kena nama. Ya makrifah dah tu. Madinah tu bukan nakirah tu. Ya makrifah dah. Makrifah dengan sebab tak nama negeri dah. Madinah. Lepas tu Al-Munawwarah tu sifat pada Madinah dah. Negeri Madinah Al-Munawwarah. Tu Madinah dalam bahasa Arab asal makna negeri. Tak kira lah negeri apa panggil Madinah belaka, tapi lah ni dia panggil sudah letak nama bagi satu negeri yang maklum tu dah. Iaitu dulu ni nama Yathrib. Lepas tu lah ni tukar nama Madinah. Atau juga Nabi panggil Taibah pun dia. Nabi duduk dalam negeri Madinah Al-Munawwarah. Tu. Duduk tu kemudian takluk pada duduk. Nabi kita bermukim duduk dalam negeri Madinah tu, kemudian yakni selepas daripada hijrah. Selepas daripada hijrah dari Makkah. Hijrah yakni hijrah daripada Makkah kepada Madinah itulah. Kemudian daripada hijrah yakni hijrah daripada Makkah kepada Madinah. Nabi kita hijrah daripada Makkah kepada Madinah. Tu. Duduk di Mekah lama sampai ke umur berapa? 40 terima wahyu. Duduk pula lepas pada tu sampai ke 53. Sampai kepada 53. 53 tahun duduk ke Mekah. Tua dah, umur banyak dah. 53 ni lama. Duduk di Mekah tu. Maka lepas pada tu terpaksa kena hijrah kepada dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada berlaku Isra Mi'raj, hijrah kepada Madinah. Maka duduk di Madinah tu lama mana? Duduk 10 tahun. Tu. Duduk dalam negeri Madinah, duduk 10 tahun. 10 tahun ni orang panggil takluk sakup pada duduk. Nabi duduk dalam negeri Madinah lepas pada hijrah siap, duduk 10 tahun pula. 10 tahun 2 bulan. 10 tahun 2 bulan. 10 tahun lebih lah, lebih 2 bulan. Tu. Jadi lebih sikit. Tapi kita kecek undang-undang 10 tahun. Tapi 10 tahun 2 bulan Nabi kita duduk di Madinah. Masya Allah. Duduk setaya. 10 tahun 2 bulan. Masya Allah. Tu punya saya kepada Madinah. Padahal tanah air dia di Mekah tu, tapi saya kepada Madinah. Nabi kata kalau bukan sabit dengan hijrah, aku nak jadi orang Ansar, nak jadi duduk Madinah. Tu. Maka kata dia 10 tahun 2 bulan. Kemudian jadi selepas daripada 10 tahun 2 bulan tu, kemudian jadi selepas daripada 2 tahun tu, itu 10 tahun tu, lepas pada 10 tahun 2 bulan tu wafat iyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu pun meninggal dunia, wafat. Nabi pun wafat. Tu duduklah 10 tahun 2 bulan Nabi pun meninggal dunia. Tanam di Madinatul Munawwarah. Duk terkubur di Madinatul Munawwarah dalam Masjid Nabawi tu. Kalau kita lalu pergi, tu kubur Nabi duduk di situ. Maka segala kubur Nabi yang lain-lain itu orang panggil mashkukun fi. Kubur jak daripada kubur Nabi Adam sampai kubur Nabi Isa. Hak demo kata ni kubur Nabi Isa, ni kubur Nabi Ibrahim, ni kubur Nabi Hud. Semua tu tak ada sampai kepada tahap yakin belaka. Semua duduk dalam tahap syok ya. Tu ni kubur Nabi Musa duduk sini ni. Sungguh tidak. Aku duduk sini sampai tu duduk kila kita duduk sini. Malaikat kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Hak tu duduk tahap yakin. Khabar mutawatir. Khabar mutawatir bersabit dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubur Nabi kita ya. Tu hak tu cerak lah.
Cerak-cerak lah. Maka kata dia kata 2 bulan kemudian wafat Nabi meninggalkan dunia. Depan lagi nak buat kisah juga Nabi wafat lagu mana, pada apa berlaku gapo ketika Nabi wafat, kita ni cerita. Maka pada tahun yang pertama, maka Sabit pada tahun yang pertama daripada hijrah. Tahun mula-mula Nabi kita pergi ke Madinah tu. Tahun mula-mula Nabi kita duduk di Madinah tu. Tahun mula-mula Nabi kita hijrah pergi tu. Sabit pada tahun yang pertama daripada hijrah. Gapa tu? Memfardu Allah Ta'ala perang sabilillah. Tahun pertama tu. Sabil perang tu tahun tu dah. Duduk di Madinah. Teka Mekah tak perintah perang lagi. Tu. Uzinalin apa dalam ayat Quran tu Al-Qital tu, dalam ayat Quran tu dia perintah pada tahun yang pertama daripada hijrah, memfardu oleh Allah Ta'ala, yakni ke atas Nabi, memfardu oleh Allah Ta'ala ke atas Nabi Muhammad, memfardu akan perang sabilillah. Tu perang tu apa, memfardu tu pada tahun pertama, tapi tak berlaku perang lagi tahun pertama tu. Berlaku perang pada tahun kedua. Tu tulis situ. Tulis pada kata perang sabilillah. Jadi dan berlaku perang pada tahun kedua hijrah. Dan berlaku perang pada tahun kedua hijrah. Jadi tahun pertama hujung-hujung tu perintah dah. Kalau kamu ditindas, kalau kamu dizalimi, peranglah Muhammad. Boleh diperang dah. Kalau kamu untuk nak pertahankan diri, untuk nak selamatkan diri, perang. Maka diperintahkan perang. Tapi berlaku perang sungguh pada tahun 2. Tahun 2 hijrah dah. Berlaku perang sungguh tu. Tu. Maka pada tahun yang pertama, maka Sabit berlaku pada tahun yang pertama, yakni daripada hijrah. Berlaku pada tahun pertama daripada hijrah tu, menyuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun tu Nabi kita menyuruh. Suruh dia, suruh akan Sayyidana Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidana tu bapa bagi menyuruh. Jadi menyuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidana Hamzah ibni Abdul Muttalib. Hamzah anak bagi Abdul Muttalib, pak saudara dia lah, pak menakir dia. Hamzah ni lah hak Asadullahnya dah. Hamzah ni gelar dia singa Allah. Hamzah dia mati di mana? Di Uhud, perang Uhud. Hamzah ni Nabi tengok banyak dia, Nabi mengalir air mata. Pak menakir dia. Tu Hamzah. Hamzah tu ammuhu wa abbasun kaza. Tu ammahu dah. Ammuhu dah. Pak saudara Nabi Hamzah ni. Hamzah anak bagi Abdul Muttalib. Nabi kita suruh Sayyidina Hamzah bapa saudara dia. Tu suruh bersamanya, jadi dan bersamanya, bersama Hamzah tu. Bersama Sayyidina Hamzah tu 30 orang daripada orang Muhajirin. Tu nak suruh dah. Pada tahun tu, pada tahun yang pertama tu Nabi suruh Sayyidina Hamzah. Jadi dan bersamanya, bersama Sayyidina Hamzah tu 30 orang daripada orang Muhajirin. Bukan Sayyidina Hamzah lagi seorang dak. 30 orang daripada orang Muhajirin. Jadi orang Mekah yang hijrah kepada Madinah. Orang Mekah yang hijrah kepada Madinah, orang Muhajirin. Ya ramai-ramai je dua Muhajirin. Puak hok mari di Mekah asal pergi ke Madinah. Lepas tu puak Madinah asal tu puak Ansar. Maka Nabi tu suruh Sayyidina Hamzah pergi sekali, tak sempat menyusahkan puak Muhajirin, puak Ansar lagi. Ambil puak Muhajirin semua. Bersama dengan Sayyidina Hamzah tu 30 orang pula daripada orang Muhajirin. Puak hijrah daripada Mekah kepada Madinah tu.
Nabi suruh buat gapo? Menyuruh oleh Sayyid Rasulullah akan Sayyidina Hamzah dan juga 30 orang lagi daripada orang Muhajirin mendatang. Jadi dengan bahawa mendatang. Tu dengan tu mendatang tu soalan kata apa bagi menyuruh lah ni. Soalan kata dengan bahawa mendatang ia. Tu dengan bahawa mendatang ia Hamzah tu. Soalan kata gitu. Takdim molat. Jadi menyuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan bersamanya 30 orang daripada orang Muhajirin dengan bahawa mendatang ia Hamzah akan kafilah orang Quraisy. Datang akan kafilah orang Quraisy. Nabi suruh Sayyidina Hamzah pak saudara dia bawa orang Muhajirin 30 orang datang sama dengan kafilah orang Quraisy. Apa kafilah? Kafilah orang Quraisy, apa makna kafilah? Kafilah ni apa? Yang ni rombongan perniagaan. Tulis situ pada kafilah. Yakni rombongan perniagaan Abu Jahan. Rombongan perniagaan Abu Jahal yang datang dari negeri Syam. Bersama rombongannya 300 orang. Tu. Tetapi itu. Akhirnya Abu Jahal dapat dari kepada Mekah. Dan tidak berlaku perang. Makna tu Nabi hatta Sayyidina Hamzah ya orang hak pergi negeri Syam, you kena lalu kot jalan Madinah. Kerana Mekah nak hadap ke Syam tu you kena lalu kot Madinah, lalu jalan Madinah, kena litah kot tepi negeri Madinah. Maka Nabi khabar ada orang mari cerita kata Abu Jahal Ibnu Hisham akan datang rombongan dia klik nego mari. Abu Jahal ni maknanya jadi barang. Dia sebenarnya barang orang Muhajirin ni tak ada buat gapo mari lagi. Hijrah mari tangan kosong je. Barang di Mekah tu puak ni rapah mek ni. Puak Abu Jahal, puak Umayyah, puak ni rapah mek habis. Seolah kata barang orang Mekah hijrah pergi sama Nabi, puak ni ambil. Kawan hijrah mari tu tangan kosong je, 10 jari. Tak ada lawak gapo mari. Akhirnya Nabi kata, kita pergi sekat ambil barang kita ni, kita ada hak nak ambil barang kita kelik. Lalu tu Nabi perintah kepada Sayyidina Hamzah bersama dengan 30 orang Muhajirin nak pergi sekat rombongan tu. Sekat rombongan dia, rombongan Abu Jahal hak wak kelik mari tu untuk nak tahan. Faham tak? Nak tahan, nak sekat ambil barang-barang. Barang ni maknanya hak sebagai hak kita dah asalnya. Tu dia. Lepas tu buat gila. Lepas tu puak nego ni dia tak ada buat perak, dia tak ada buat pedai gapo untuk buat perang-perang ni. Dia semata-mata nak nego gitu je. Maka tak ada kosak nak perang lagi. Rasulullah pun bukan kosak nak berlaku perang ni. Nak wisanya Hamzah tu pergi je. Tapi berita siapa kat Abu Jahal deh. Abu Jahal ya khabar kata dia mau nak mari serang. Pop lari dia hunur cepat. Pop dia lari jadi lepas ke dia. Maka tahun tu tak ada berlaku gapo-gapo serangan gapo pun tak berlaku. Dia hunur pergi kepada Mekah Abu Jahal. Grup. Tu. Maka tak jadi teka tu tak jadi serang dak mendatang kafilah orang Quraisy. Tu orang Quraisy tu kena kepada kafilah rombongan bagi Abu Jahal Ibn Hisham tu dah. Tu. Mendatang kafilah orang Quraisy. Tu. Lepas tu dalam bulan Ramadan, mendatang tu bila? Takluk pada mendatang. Mendatang serai tu dalam bulan Ramadan. Tahun pertama tu lah. Tahun pertama daripada hijrah. Dalam bulan Ramadan. Tak perintah puasa lagi tu dekat tu.
Tak pentok puasa lagi, tak puasa lagi tahun pertama ni. Bulan Ramadan tu lah. Tapi pergi serai dalam bulan tu. Habis itu dah. Nampak tak tu? Dan menyuruh ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud menyuruh ni menghantar, mengutus orang panggil. Dan menyuruh ia dan menghantar ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghantar dan menyuruh akan Ubaidah bil Al-Harth. Ubaidah ibn Al-Harthi. Ubaidah bil Harth. Harth ni anak bagi Abdul Muttalib juga. Ubaidah bil Harthi bil Abdul Muttalib. Jadi Ubaidah ni kena ke sepupu dia juga. Kerana Al-Harsu tu jadi adik kakak bagi Abdullah. Adik kakak bagi Abdullah. Tu Abdul Muttalib tutup dia. Jadi Ubaidah ni sepupu Nabi juga. Menyuruh akan Ubaidah bin Al-Harth bin Abdul Muttalib. Nabi hantarkan akan Ubaidah bersamanya. Jadi dan bersamanya, bersama Abu Ubaidah tu, bersama Ubaidah tu 60 orang muhajirin. Tahun tu juga, tahun pertama tu juga Nabi hatta Ubaidah bil Harsi bersamanya, bersama Ubaidah tu 60 orang muhajirin. 60 orang. 60 orang daripada orang muhajirin. Orang Mekah tu belaka. Tu dia. Tapi setengah ulama kata 80 orang je. Ini dia berkhilaf pula 60. Ini berkata setengah ulama 80 orang. Awak gitu berlaku antara berkhilaf antara ulama tarikh ke 80 ke 60. Maka misalnya kita ambil satu pendapat ya. Tapi berkata setengah ulama 80 orang. 80 orang. Maka Nabi hantar Ubaidah bil Harsi bersamanya 60 orang ataupun 80 orang daripada orang muhajirin. Hatta pergi ke mana? Menyuruh kepada Batni Rabi'. Menyuruh kepada Batni atau kepada apa yang takluk kepada menyuruh. Nabi hatta Ubaidah pergi kepada Batni Rabi'. Apa Batni Rabi'? Nama tempat ni. Nama tempat Batni Rabi'. Batni Rabi'. Bati ni asal makna perut, tengah. Rabi' ni tengah negeri Rabi'. Batni Rabi'. Batni Rabi'. Tu. Jadi Batni Rabi' tu dia duduk 150 kilo daripada Jeddah. Daripada negeri Jeddah. Jeddah di Mekah lah ni, di Saudi lah ni. Kalau kira waktu lah ni Rabi' tu kena kepada satu tempat lah. Rabi' ni, Batni Rabi' ni satu kawasan jauh 150 kilo daripada negeri Jeddah. Awak gitu. Tu jauh agak 150 kilo. Sini mana? Sini Tabah satu ya. Sabah boleh, sini Tabah. Sini Tabah 150 lebih kurang tu. Kalau sini pergi ke nak kuing tu baru 100 je. Pergi lagi kita kata. Dah. Lebih kurang sampai Tabah tu. Oh jauh juga dah. Daripada negeri Jeddah. Lepas tu bukan ke Mekah lagi. Jeddah dengan Mekah tu jauh pula. Tu orang pergi duk apa nama ihram di Jeddah. Tu. Kalau kita kira di Rabi' tu orang ihram dah. Orang niat ihram dah. Dia lalu dah. Kalau kita mari di Mesir tu kok naik kapal nak pergi kepada Jeddah tu kok dia lalu kot Rabi' tu. Lalu kot Rabi'. Nampak kawasan Rabi' di bawah. Tu dia masuk dalam tanah rek, dia masuk dalam kawasan dah. Maka kawasan tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hatta kan Ubaidah bil Hars kepada negeri Rabi' tu. Ya wayak ko datu ya weh. Ya wayak qadatu ya. Kita tak ada wayak banyak. Sini kena akan tulis pula kitanya kepada Rabi' hatta gi wak gapo. Hatta gi wak gapo tulis pada apa dia menyuruh tu. Tulis pada menyuruh tak apa. Tulis kata ini berlaku pada bulan Syawal.
Ini berlaku pada bulan Syawal, lepas pada Ramadan tak ni? Syawal. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerah. Rasulullah menyerah bendera putih kepada Ubaidah. Menyerah bendera putih kepada Ubaidah untuk pergi menyekat rombongan orang Quraisy, untuk pergi menyekat rombongan orang Quraisy yang diketua oleh Abu Sufyan. Yang diketua oleh Abu Sufyan. Yang datang dari Syam. Kepada Mekah bersama 200 orang rombongannya. Bersama 200 orang rombongannya. Habis itu. Jadi rok mula-mula tak berjaya, tak ada. Abu Jahal dia lari. Rok dua pula Abu Sufyan. Yalah juga Abu Sufyan. Abu Sufyan bawa rombongan mari daripada negeri Syam. Klik nego juga, klik nego. 200 orang. Maka berita sampai ke Madinah, Nabi hantar Ubaidah pergi sekat. Ni barang kita banyak tu. Kena rapah di demo, kena ambil klik ni. Hak kita rapah, hak kita klik. Bukan gede plon hak orang, hak kita nak ambil hak kita. Tu lama tu kena Nabi ni apa ni, hatta supaya dengan orang cun, supaya dengan ada kita hatta tu untuk nak ambil barang kita, kalau kita tinggal tangan kosong mari. Barang kita demo ambil tu di Mekah tu, tak ada sekingan sabuk. Buat ni dia nak rapah je. Lalu tu hatta pula Ubaidah, Nabi serah daerah putih gi bedah mungkin sekat, gi sekat rombongan Abu Sufyan. Dia lalu kok Robek tu. Robek tu tepi laut dekat laut. Tapi nak itu jalan ni daripada Syam juga kepada Mekah tu. Jalan ni mari. Maka hatta Ubaidah pergi kepada rombongan tu. Tapi tak ada juga. Akhirnya Abu Sufyan pendai lari pula. Abu Sufyan sendiri pun dah khabar. Tak tepuh lagi. Nak tepuh mula-mula perang Badar. Perang Badar tu, nak tepuh mula-mula. Rok tu. Jadi Abu Sufyan pun dia dah kelik, seolah kata nak mari perang lah. Kan ni nak perang sungguh dah. Orang panggil balas dendam. Abu Jahal dia pun balas dendam, bunyi kat Muhammad nak serang aku ke hari tu. Aku nak cara diri, ya pun mari. Dari perang Badar tak, Abu Jahal pun mari, Abu Sufyan pun mari nak perang Nabi. Tu perang pertama tu di perang Badar tu. Dia tak berlaku perang lagi di masa ni. Hatta lagi nak pergi sekat rombongan Abu Sufyan di kawasan Batni Robek. Habis itu tu. Lepas tu sekat pula rok yang ketiga dengan ni. Dan menyuruh ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyuruh makna menghantar ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rok dua tak berjaya pula. Hatta pula akan Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Hatta pula akan Sa'ad, sahabat juga ni. Hatta akan Sa'ad bin Abi Waqqas pergi. Allahu Akbar. Hatta pergi ke mana? Menyuruh menghantar kepada Al-Khadrat. Tu nama satu tempat. Tu kepada Kharrat, kepada kampung, kepada kawasan Kharrat. Tu habis itu hatta pergi kepada Kharrat. Allahu Akbar dah. Ini kita molek dah, kita dah ngaji dah. Habis itu maka Nabi kita ti sallallahu alaihi wasallam suruh Sa'ad pergi ke Kharrat kan, tapi jangan lajak pergi siapa situ ya di. Siapa kalau dah jangan terlajak pergi. Bukan kata nampak dia mau pergi kena hemat. Tak. Nabi pesan masa tu, pesan kepada Sa'ad jangan melampau.
Jangan lampaui kawasan. Pergi sekat Kharat dia. Maka Nabi pun sama lagi. Bersamanya bersama Sa'ad bin Abi Waqqas 20 orang muhajirin. Alah 20 orang lagi. Mungkin nak pergi sekat rumbungnya ya. Pergi sekat rumbungnya. Ya pergi tak kena ramah tapi buat alat senjata pergi ya. Kerana demo tu walaupun ramah beratus pun demo nak mari nego. Demo tak ada bawa alat senjata gapo banyak. Walaupun jumlah yang sikit tapi kita beralat senjata, kita boleh menguasai. Lalu tu ya Nabi pergi 20 orang. Bersekali dengan Sa'ad. Tu orang dulu dah beritahu dah. Beritahu. Bukan ada terasa supaya mela. Ni dah hatta cek atalah dah. Dah. Dulu ya ada orang naik kuda, orang lari hungar royak apa tu. Orang berita mari tu. Berita tak siapa mari tu. Patulik ni pun ya ada silap ya juga. Masya-Allah. Ya ada silap masing-masing. Lek musyrikin Mekah ni pun ya ada mata gelap dia, ya ada orang nanti nak royak berita gapo tengah jalan juga. Tu. Lalu tu mendatanglah kepada Kharat bersamanya 20 orang muhajirin. Mendatang tu kalau dulu menyuruh tu pada bulan Zilqa'dah. Bulan Zilqa'dah. Tu dia bulan Zilqa'dah. Qa'dah boleh Qa'dah boleh. Tapi hak sahihnya absanya Qa'dah. Zulqa'dah. Tu pada bulan Zulqa'dah pada tahun pertama hijrah tu juga. Ini tak lama lah. Lepas Ramadan seragi sekali tak ada. Hatta pula bulan Syawal pergi serai pula tak nak dah. Tak ada. Hatta pula bulan Zulqa'dah. Syawal Zulqa'dah. Betul-betul bulan dah. Betul-betul. Tu. Hatta pergi sampai kepada Kharat. Tak ada juga. Tak ada juga dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmat ada berlaku tu. Berlaku hikmat berlaku. Tak sewi tepuh lagi peperangan. Tak sewi lagi. Cuma berlaku apa ada tertib dia jalan ni nak jadi sabab musabab berlaku tu. Tu. Mendatang kafilah orang Quraisy juga menyuruh dengan bawa mendatang kafilah orang Quraisy, rombongan perniagaan bagi orang Quraisy. Tu. Tulis situ sikit pada kafilah tu. Jadi maka apabila sampai oleh Sa'ad kepada Kharat itu, maka didapat rombongan Quraisy itu telah lalu pergi. Perak dah pergi lepas marah lagi dah demo ya. Lepas marah lagi dah. Akhirnya klik. Mungkin Nabi kata tak boleh lajak pergi dah pergi sekat tu. Nabi pesan siap dah jangan pergi lajak lebih pada tu. Maka akhirnya klik juga kepada negeri Madinah. Tak berlaku pertempuran, tak berlaku serangan, tak ada berlaku gapo. Tu siapa dah mula-mula? Hamzah. Yang kedua Hatabiyah. Hatabiyah Ubaidah bil Harth. Yang ketiga Hatabiyah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni kena ingat ni. Orang ngaji kena ingatlah ni. Ni orang tanya sejarah tak ingat. Tu satu kelemahan pula kita. Kena ingat sejarah-sejarah tu. Berlaku serengi apa ni molek dah kita mengaji sirah nabawiyah apa ni. Ni panak erok sekoi mau tutup akhir ni tapi tanya sejarah tak boleh ayat sabuk. Apa jadi tak lah jadi juga. Kena menguasai juga maklumat tu. Apa yang berlaku. Ya kerana apa? Kerana rolik ke Allah Taala berlaku benda ni ya duk musing lihat tulah tu ya jalan ni. Tu. Maka kalau kita kenal sejarah, benda sejarah itulah akan menjadi
panduan kita untuk hidup dalam masa lalu akan datang tu, kita boleh tahu kata bila berlaku benda ni kita nak buat lagu mana. Kita ada orang panggil panduan kita, jalan ni untuk nak hidup. Sebab sejarah negeri kita ni kita boleh tahu apa sebab asal usul boleh jatuh kerajaan. Kita tahu kata perangai orang kita pasal mana, kita tahu kata tabiat orang kita pasal mana, cara nak ukar dia lagu mana, kita kena usah. Dan kita tak kenal sejarah tu, jadi kita pula jadi tak tahu jalan dia nak pergi. Jalan dia nak pergi. Begitulah sejarah Islam kita pun lagu tu. Kalau kita nak tengok Yahudi dulu lagi dah, bukan siapa ni, dulu lagi dah, jawab pada masa tabiat yang pasal mana. Tu jangan percaya, jangan harap. Sebab apa? Tengok masa Nabi jadi gapo. Sebab kita kenal sejarah, kita boleh tahu. Boleh tahu. Tu. Habis itu dah mendatang kafilah orang Quraisy. Nampak sekat tu dulu pada dah ini. Syahadan permulaan perang sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sendiri kali ni. Nabi tu baik sendiri. Kat rock ni Nabi tu baik sendiri dah. Pergi siapa buat. Tu. Tu baik sendiri. Banyak berlaku dah. Tengok sallallahu. Sekat tu dulu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'uka billahi syai' wa 'amalin la yurfa'u wa la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana